Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, saya suka untuk menyampaikan petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab hadis 40, iaitulah hadis yang ke-18 di bawah tajuk Taqwa dan Akhlak Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abi Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksudnya, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya kebaikan menghapuskannya, yakni menghapuskan kejahatan tadi. Dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik, yakni akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Terdapat juga dalam Musnad At-Tirmizi, di dalam Sunan Tirmizi. Dan hadis ini juga merupakan hadis yang diambil daripada Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Ya. Di mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari, merupakan seorang sahabat yang masyhur. Nama penuh Abu Zar Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Hiram bin Ghifar bin Malil bin Damrah bin Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sebagaimana pendapat At-Tabrani, di mana Bani Ghifar adalah merupakan kabilah Badui di wilayah pergunungan yang jauh daripada peradaban orang-orang kota. Kerananya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjungi Abu Zar ini kerana memiliki ketulinan sifat yang jujur. Dan bagaimana disebutkan bahawasanya beliau datang ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak ikut dalam peperangan Badar, dia tidak ikut. Dia mempunyai manaqib yang banyak. Antaranya dia menyebut, aku dapati diriku
yang ke-40 memeluk Islam, dan tiada yang memeluk Islam sebelum daripadaku kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal radhiyallahu an. Dia maaf ya, beliau merupakan orang yang keempat memeluk Islam, bukan 40. Yang ke-40 orang lain. Dia beliau yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang lelaki di bumi dan di bawah naungan langit ini yang lebih jujur daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Imam Az-Zahabi pernah berkata, Abu Zar adalah ketua kepada kezuhudan, kebenaran dalam bercakap, ilmu dan amal. Beliau pernah tinggal di negeri Syam di zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada waktu itu gubernur negeri Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Maka Muawiyah merasa terganggu dengan sikap hidupnya sehingga meminta kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk memanggilnya ke Madinah kembali. Dia di mana pada masa dia berada di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur dan memerintah di sana. Abu Zar radhiyallahu an, dia ni jenis sahabat yang outspoken. Benda tak betul dia taji direct punya, dia tak peduli. Menyebabkan banyak hal-hal yang dikira pincang dalam pentadbiran Muawiyah di masa itu ditegur secara terbuka oleh Abu Zar. Dia bahkan ada riwayat menyebut dia pernah datang membawa senarai nama orang-orang miskin di Syam dan dihempaskannya ke atas meja di hadapan Muawiyah. Sambil dia menyatakan, ini apa kerjamu di istana ini? Lihat orang-orang miskin yang belum kamu tunaikan hak ke atasnya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Makanya Abu Zar akhirnya dipanggil ke Madinah dengan segera. Dia di mana Utsman memikirkan takut terjadi mudarat yang lebih besar masa itu. Kemudian pula Syam baru saja ditadbir. Dia kalau sekiranya terjadi hal-hal dalaman mungkin mengganggu pentadbiran. Dipanggillah dia. Kemudian Abu Zar bertemu dengan Utsman dan beliau diberitahu oleh Amirul Mukminin bahawa dia dikendaki berada di Madinah menjadi orang kanan Saidina Utsman. Kita kiranya dia panggil balik, kamu jadi setpol saya. Begitulah. Ya, setiausaha politiknya. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Zar menegaskan kepada Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak senang dengan kedudukan demikian. Izinkanlah aku untuk tinggal di daerah perbukitan Rabzah, yaitu di luar kota Madinah. Lalu Utsman membenarkannya dan dia pergilah ke sana, kawasan wilayah yang tak ada orang langsung. Dia seorang aja. Dia berzikir, dia baca Quran, sehinggalah dia meninggal dunia zaman Utsman pada tahun 32 Hijriah. Iaitu menunjukkan sifat zuhudnya. Hadis ini mengumpulkan 3 perkara penting dalam agama Islam, yaitu takwa kepada Allah, berbuat kebaikan, dan berakhlak mulia kepada sesama manusia. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, wasiat dalam hadis ini merupakan wasiat yang agung dan mencakupi semua hak Allah dan hak hamba-Nya. An-Tahtawi berkata, ketahuilah bahawa
zahir hadis ini menunjukkan yang satu kebajikan kecuali satu kejahatan. Kebajikan dengan 10 kejahatan. Dia di mana katanya Al-Tahtawi, hadis itu jelas. Kalau ada buat kejahatan, iringi dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu menghapuskan kejahatan tadi. Tapi yang dihapus itu satu aja. Walaupun kita tahu bahawa satu nilai kebaikan, pahalanya boleh berganda 10. Jadi ke 70. Kan dalam hadis tu boleh jadi sampai 700. Tapi kata dia, satu kebaikan yang dibuat, dia hapuskan satu je kejahatan. Tidak maknanya bila satu kebaikan tu 10 gandanya, maka buat satu tu 10 yang salah tu pun habis 10. Bukan 10. Satu aja kata dia. Itu jelas kata dia dalam hadis yang kita bacakan ini. Wasiat ini adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ia disebut dalam beberapa riwayat dan dengan munasabah yang berbeza. Di antaranya riwayat Ibnu Abdul Bar daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman. Ya, ada juga riwayat yang menyebut Nabi baca hadis ni kepada Muaz ketika Muaz nak berangkat ke negeri Yaman. Dia Muaz ini menjadi duta Islam yang pertama ke negeri Yaman. Pertama, hadis ini secara keseluruhannya mengandungi 3 hukum yang penting. Pertama, hak Allah. Kedua, hak mukallaf. Ketiga, hak hamba. Ini 3 benda besar yang dinyatakan oleh Nabi perihal hak yang mesti ditunaikan. Hak kepada Allah, hak seorang mukallaf. Dia kita ni dikira mukallaf, sudah ditaklifkan. Yakni dibebankan dengan amal ibadat, perintah suruhan dan larangan. Itu dia panggil kita telah taklif, yakni mukallaf. Tunaikan hak itu. Yang ketiga, akhlak yang baik tadi. Yakni hak sesama kita di kalangan hamba. Yang kedua, hak Allah Ta'ala ialah takwa kepadanya. Hak mukallaf ialah menghapuskan kejahatan yang telah dikerjakannya. Hak hamba ialah elok pergaulan di antara sesama manusia dalam masyarakat. Ketiga-tiga hak ini masuk ke dalam tuntutan dan pengertian takwa. Yang demikian berarti pula takwa itu tidak terhad kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meliputi juga sesama manusia. Orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menunaikan pengertian tersebut secara keseluruhannya. Yang dikatakan takwa, tunaikan hak Allah, tunaikan hak diri kita dalam beribadat, tunaikan hak akhlak yang baik kepada manusia semua. Baru tu sebenar-benar takwa. La'allakum tattaqun tu. Yang ketiga, takwa adalah kalimah yang jami' dan mani'. Yakni bila sebut takwa, yang ada hanya amal-amal yang terbaik, yang tak ada semua amal-amal yang jahat yang dilarang oleh Allah. Tu aja. Dia bukan takwa ni amal baik ada, patuh amal sikit-sikit pun ada, gak sikit-sikit. Tak ada. Takwa solid. Itu yang dimaksudkan jami' dan mani'.
Jami' dengan makna dalam kalimat takwa, semua yang elok aja. Tak ada amal yang bukan-bukan. Mani' yakni dikeluarkan semua yang bukan amal kebajikan. Yakni yang dosa maksiat. Itu semua tak ada. Hanya pada tahap begitu, barulah itu dia anggap sebagai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita tahu berpuasa ini matlamat kita untuk takwa. Mari kita lihat definisi takwa. Dia yang dikumpulkan berdasarkan apa yang pernah dinyatakan oleh para sahabat dan golongan-golongan tabi'in, generasi yang telah dididik oleh para sahabat. Takwa ialah merasa takut kepada Allah, dan seperti kata tokoh-tokoh ulama berkenaan takwa seperti berikut. Pertama, bila sebut takwa, faham mudahnya takut kepada Allah. Pengertiannya agak diperincikan apa dia. Antaranya, Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhahu berkata, takwa ialah takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, redha dengan sedikit harta, dan persediaan untuk hari akhirat. Itu definisi takwa daripada Sayyidina Ali. Takut ke Allah Ta'ala. Tentunya orang yang takut kepada Allah mesti beramal dengan Quran. Tentunya orang yang dah takut pada Allah dan beramal dengan Quran mesti redha. Nah, itulah takwa kata Sayyidina Ali. Dan semua itu dia tidak akan buat melainkan mengingat kepada hari kematian dia. Yakni dia menyediakan bekalan untuk hari akhirat. Itulah orang takwa. Kemudian Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, takwa itu tetap bersama-sama dengan orang yang muttaqin selagi mana mereka meninggalkan banyak perkara yang halal kerana takut jatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, ini pandangan Imam Hasan Basri. Siapa dia takwa ni? Orang yang menyedikitkan makanan yang halal. Itulah orang takwa. Makan yang halal tu boleh, kan? Banyak mana nak makan, sodok lah, makan je lah. Tapi kalau ada sifat takwa, dia akan mensedikitkan makannya, minumnya, walaupun halal. Itu orang takwa. Nah, cara nak menyedikitkan makan minum ni, cara mana kalau tidak puasa? Makanya orang takwa itu selain puasa wajib di bulan Ramadan ini, dia akan menyambung dengan puasa 6 di bulan Syawal. Dia akan sambung pula puasa 2 hari seminggu, Isnin dan Khamis, demikian seterusnya. Nah, itu pandangan Imam Hasanul Basri tentang takwa. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, termasuk dalam takwa yang sempurna, yaitu melakukan kewajipan, meninggalkan keharaman dan syubhah. Terasa yang ni haram, maka saya menjadi tugas dan tanggungjawab saya, kewajipan saya. Bukan sementara tak buat. Pasal apa tak buat tu? Ada Allah kata haram-haram. Bukan. Terasa ada kewajipan tu mesti tinggal. It is a full responsibility. Itu takwa. Ada rasa di dalam tu. Asal haram aja, tinggal. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hanbali,
termasuk syubhat dia tinggal. Dia tak ada bahas lah. Itu orang takwa, dia cautious. Sangat berhati-hati. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, bukanlah takwa semata-mata puasa siang hari. Wah, intan ni bertakwa penuh puasa. Bukan tu aja. Qiyamul lail pada waktu malam dan bergabung antara keduanya. Dia siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Itulah takwa. Bukan. Bukan itu takwa, kata Umar bin Abdul Aziz. Tetapi takwa yang sebenar meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sebenar-benar orang yang takwa. Yang haram dia tinggalkan. Dan dia tunaikan perintah Allah. Bahkan, yang halal pun dia takut. Walaupun halal. Pernah satu hari Umar bin Abdul Aziz pulang ke rumah. Masa tu dia jadi khalifah. Masuk ke rumah, dia bagi salam. Setelah dia bagi salam, dia ramai anak perempuan Umar bin Abdul Aziz ni. Bila dia bagi salam, anak-anak perempuan dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup mulut ni. Jawab tapi tangan tekuk ke mulut. Sambil tu lari masuk bilik semua. Hairan Umar bin Abdul Aziz. Dipanggilnya isterinya. Dia kata, kenapa anak-anak saya bagi salam hari ni lain pula? Menjawab tu tutup mulut. Lepas tu lari selaju-laju masuk bilik. Kenapa? Lalu isterinya menceritakan, wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar suamiku, ketahuilah bahawa sudah tidak ada lagi makanan yang hendak dimakan di dapur. Lalu anak-anakmu mengambil bawang yang ada, yakni bawang putih. Mereka kunyah makan untuk menjadi lapik perut agar mereka kenyang. Makanya bila makan bawang putih ni, bau dia kuat. Mereka takutkan jawab salam, terbau bawang putih tu ke kamu. Itulah mereka tutup mulut dan lepas bagi jawab salamnya, mereka lari. Mendengar itu menangis Umar bin Abdul Aziz. Apakah semua anak-anak kita telah memakan bawang itu? Ya, kata isteri dia. Adakah mereka telah kenyang? Sambil dia menangis ni. Ya, anak-anakmu telah kenyang. Lalu Umar menyatakan, demi Allah, alangkah celakanya aku jika di saat ini ada seorang sahaja rakyatku yang lapar, sedangkan anak-anakku kenyang dengan memakan bawang putih. Menangis-nangis dia. Halal je bawang putih tu kan. Di dapur rumah dia, bukan curi orang punya. Itu dia takwa. Walaupun halal, dia rasa macam berdosa. Anak-anak akhirnya orang lain lapar. Padahal halal je bawang. Itu orang takwa. Sementara yang haram lagilah. Banyak riwayat Umar ni. Masa tak cukup. Ya? Jadi ini dia sebut. Jangan ingat takwa tu siang puasa malam tahajud. Takwa tu yang haram tinggal. Bahkan tegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Umar tu sampai orang dah tak kenal dia. Zaman dia sebelum khalifah dengan zaman sesudah menjadi khalifah, orang tak kenal. Kuruh, cengkung, pucat, lesi, banyaknya berpuasa dia. Talaq bin Habib berkata, takwa ialah kamu beramal untuk mentaati Allah atas cahaya daripada Allah yang kamu harap pahala daripada Allah. Tu takwa, kata dia. Beramal menurut syariat Allah. Kemudian dengan petunjuk daripada Allah. Seterusnya
letaklah harapan pahala yang besar di sisi Allah. Kamu meninggalkan maksiat atas cahaya daripada Allah kerana kamu takut azab Allah. Antara lagi takwa tu dia kata, kita meninggalkan maksiat kerana petunjuk Allah. Bukan tak buat maksiat tinggal tu pasal benda lain. Wah, entah tak minum arak. Masya Allah hebat entah. Geli ya nah. Anak tengok hitam berbuih, bau pun satu macam air longkang. Tak nak nah. Dia tolak dia tak nak tu. Pasal dia rasa geli, bau masam, busuk, bau air longkang ke dia. Padahal tak nak tolak haram tu kerana hukum Allah tu tadi. Itu takwa. Na'udzubillah, boleh jadi kalau air arak tu yang memabukkan bau air mawar atau bau ros sirap nak buka puasa tu macam. Ini. Jadi dia di atas perintah Allah kerana takut akan azab Allah. Dia tinggal yang haram tu. Itu orang takwa. Abu Darda radhiyallahu an berkata, sempurnanya takwa dengan sebab seorang hamba bertakwa kepada Allah sehingga ia takut walaupun sebesar zarah. Ni pandangan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an. Dia kata begini, seseorang tu asal ada rasa takut, dia dah ada dah benda takwa tu. Boleh jadi sikit, secubit, sekelumit tu cerita lain lah. Tapi ada je rasa takut je ke Allah, asas takwa tu dah ada. Gitu. Baki lagi, kembangkan. Perbaiki lagi, perkukuh lagi, perkukuh. Sampai solid. Dia menjadi tunjang sebagai akidah. Itu. Katanya Abu Darda. Yang kelima, dinyatakan di sini maksud muttaqin. Dia kalau muttaqin, istilah kitanya orang yang bertakwa. Lil muttaqin. Yakni dari kalangan orang yang bertakwa. Apa maksud muttaqin ini? Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang takut kepada syirik, iaitu beribadat kepada berhala dan benar-benar mengikhlaskan semata-mata kerana Allah dalam ibadah dia. Dia ringkas ceritanya orang takwa, apa saja amalnya lillahi ta'ala. Itu takwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang mengawasi daripada hukuman Allah dalam meninggalkan apa yang mereka tahu daripada petunjuk dan mengharapkan rahmatnya dengan membenarkan apa yang dibawa dengannya. Itu kata Ibnu Abbas, orang yang bertakwa dia sentiasa memerhatikan hukum-hukum Allah. Kalau ada dia belum buat lagi. Pernah dia sahabat mendengar khutbah Saidina Umar. Setengah riwayat menyatakan ada ulama yang lain berkhutbah hari itu, khutbah Jumaat, membebaskan hamba abdi. Bacalah ayat Quran, dia membebaskan hamba ni, menghapuskan dosa. Kan zaman tu hamba abdi ni banyak. Minggu depan khutbah yang tu juga. Minggu yang ketiga khutbah yang tu. Sampai katanya 8 minggu berturut-turut. Kira-kira 2 bulan lah. Kan? Sebulan 4 minggu. 8 minggu 2 bulan lah. Minggu yang ke-9 baru tukar khutbah lain. Maka orang pergi jumpa tu alim ni. Tanya setengah kata Sayyidina Umar. Dia kata kenapa sampai 8 bulan khutbah yang sama naik muak kami dengar.
Suruh orang bebaskan hamba, bebaskan hamba, bebaskan hamba. Hari ni baru dengar khutbah lain. Kenapa sampai 8 bulan direct ni? 8 minggu tu. Lalu dijawab oleh Umar, aku memerintahkan orang lain membebaskan hamba abdi. Dalam masa yang sama, saya mencari hamba abdi untuk dibebaskan. Minggu pertama tak dapat lagi, minggu ke-7 tak dapat. Hanya minggu ke-8, minggu lepas khutbah, bawa ke minggu ni, baru aku jumpa seorang hamba abdi dan aku dapat bebaskan. Setelah aku bebaskan dia, barulah aku tukar kepada khutbah yang lain. Karena aku tak nak, aku tu bercakap aja menyuruh tapi aku tak buat. Itu orang yang bertakwa, membenarkan hukum Allah tu. Al-Hasan berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang takut terjatuh apa yang diharamkan ke atas mereka. Mereka menunaikan apa yang difardukan ke atas mereka. Orang takwa perkara haram ni dia tentang, dia benci, dia takut sungguh. Bukan main-main acah-acah punya, bukan. Menyungguh. Ini. Adapun perkara-perkara yang difardukan, menyungguh pula dia buat. Pesanan salafus salih dengan takwa. Hal ini tidaklah pelik. Karena hadis ni menunjukkan Nabi SAW memesan kepada sahabatnya supaya bertakwa kepada Allah. Seperti hadis Mu'az ini dan juga hadis Abu Zar. Antara pesanan salafus salih ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tatkala hampir wafat dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada penggantinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dengan mewasiatkan kepadanya, takwalah Alhamdulillah. Takwalah kepada Allah, wahai Umar. Dia bila Sayyidina Abu Bakar serah jawatan khalifah kepada Umar, itulah pesan dia. Ittaqillah ya Umar, katanya. Bertakwalah kepada Allah, wahai Umar. Itu je dia pesan. Menunjukkan kalau menjadi pemimpin pemerintah dengan ketakwaan, selesai, selamat semua. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat kepada anaknya Abdullah, antara lain nasihatnya. Maka sesungguhnya aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Ya. Aku wasiat pada kamu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Ini. Kita agak-agak dah umur tua macam ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Berapa kali pesan ke anak isteri, ingatkan suami dan anak-anak supaya bertakwa kepada Allah. Berapa kali? Inilah benda-benda yang kira-kiranya kita harus bermuhasabah. Buat surat wasiat, berasa nak mati dah. Ada tak sebut pesanan? Abah pesan anak-anak semua bertakwalah pada Allah. Kalau ada, alhamdulillah. Kebanyakan, begitulah. Ya. Harta ni kamu punya, tanah ni ambil ke kamu, ladang tu adik ni punya. Takwa tak tinggal pesan. Ya. Kita kena ubah ni. Generasi kita kena ubah. Supaya anak cucu akan datang mengikut. Sayyidina Ali radhiyallahu an melantik seorang lelaki mengetuai suatu misi ketenteraan. Lantas beliau berkata, aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah, kerana kamu pasti bertemu dengannya. Ya, takwalah, niat betul-betul kerana Allah jihad ni. Handalan macam mana pun kamu begitu begini memangkas kepala musuh.
Kalau takwa tak ada, hangus bungkus gitu di akhirat. Beringat, kamu akan mati, kata Sayyidina Ali. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seorang lelaki seraya berkata, aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah yang tidak menerima kecuali dengan takwa. Itu pesan Umar bin Abdul Aziz kepada seorang lelaki. Bahkan itulah pesanannya pada isteri dan anak-anak. Itulah juga pesannya kepada gubernur-gubernurnya. Dan itulah juga pesannya kepada rakyatnya. Menyebabkan rakyatnya pernah menasihati Umar bin Abdul Aziz. Apa kata seorang rakyatnya? Ketika satu hari Umar bin Abdul Aziz berjalan melawat rakyatnya. Ramailah ikut pengawal dia, biasa je Umar ni. Orang ramai. Tiba-tiba keluar seorang. Dia kata, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Apalah maknanya wahai Umar? Kamu seorang sahaja masuk ke dalam syurga. Sedangkan semua rakyatmu terhumban ke dalam neraka. Apalah artinya jawatan khalifahmu wahai Umar? Kalau sekiranya semua rakyatmu masuk ke dalam syurga. Manakala kamu seorang-seorang terhumban ke dalam neraka. Wahai Umar, jangan kamu mengira jawatan khalifahmu boleh membeli syurga Allah dan boleh menolak neraka daripadamu. Ketahuilah wahai Umar, saingan antara keduanya hanyalah takwa kepada Allah. Ittaqillah ya Umar Abdul Aziz. Katanya seorang rakyat kepada Sayyidina Umar. Kenapa rakyat jadi begini? Sebabnya Nabi memang sebut dalam hadis, An-nas ala dini mulukihim. Rakyat, dia akan ikut agama pemerintahnya. Rakyat, dia akan ikut macam mana perangai ketua dia. Arwah Tuan Razak dulu, semoga Allah mengampuni dosanya, pernah melancarkan program buku hijau. Saya ingat lagi, saya dah jam 4 masa tu. Bila program buku hijau dilancarkan, semua rakyat bercakap buku hijau. Bahkan di sekolah pun buat kebun. Pagi-pagi menyangkul-nyangkul kita. Kan? Tanam kacang, tanam bindi. Elok keluar hasil, cikgu buat balik pula. Ini. Ngapa semua buku hijau? Karena kerajaan, ketua sebut, rakyat ikut. Datang pula pemimpin yang lain. Dia menyebut Islam wasatiyah. Habis wasatiyah semua. Datang pula bawa wawasan 20-20. Sampai di semenda dia orang. Semua menyebut 20 wawasan. Menempel ke mana-mana dinding wawasan. Kenapa? Karena memang rakyat diikut pemimpin. Jadi pemimpin buat apa? Sekarang ni, basmi COVID. Habis cerita COVID dia. Memang macam tu hadis dah sebut. Oleh kerana Umar bin Abdul Aziz, dengan rakyat, dengan pemimpin, dengan gubernur, dengan siapa pun, dia dah sebut takwa, takwa, takwa. Akhir rakyat pun nasihat dia suruh takwa. Itulah yang turun ke rakyat. Ini dia. Itu sebab kita nak pemimpin yang bertakwa. Yang berjuang Islam. Karena nanti rakyat pun kondisinya itu aja yang akan dia sebut. Yang ketujuh, sifat kebaikan akan menghilangkan kejahatan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Suratul Furqan ayat 70. Maka orang-orang itu Allah menggantikan tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. 8. Iringilah kejahatan dengan kebaikan. 9. Salmanul Farisi berkata, jika kamu melakukan satu kejahatan dalam keadaan sembunyi, buat jahat tu sembunyi, maka lakukan kebaikan dalam keadaan sembunyi.
Sebaliknya jika kamu lakukan kejahatan terang-terangan, lakukan balik kebaikan secara terang-terangan supaya ia menghapuskannya. Ini pandangan Salman Edpa. Begitu kena buat, kata dia. 10. Firman Allah Ta'ala, wallazina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Mengikut riwayat Abdul Razak daripada Anas bin Malik, katanya, telah sampai kepadaku bahawa iblis ketika turunnya ayat ini lantas menangis. Dia bila turun ayat 135 suratul Ali Imran. Daripada Ibnu Mas'ud, katanya, ayat ini amat baik bagi pelaku dosa di dunia. Ia sebagai peringatan. Ibnu Sirin berkata, Allah kurniakan kepada kita ayat ini sebagai tempat yang tidak dijadikan bagi Bani Israel pada kafarah dosa mereka. Dia Bani Israel buat dosa, kena pancung taubat dia. Kita dengan istighfar menyesal aja, Allah akan ampunkan dosa. Kesimpulannya, berakhlaklah dengan akhlak yang baik dan bersahabatlah dengan sikap positif, lemah lembut, berbudi bahasa. Santunilah manusia menurut akhlak yang diajar oleh Islam. Bertakwa kepada Allah adalah kewajipan bagi setiap Muslim dan asas diterimanya amal saleh. Dia maka jaga baki daripada beberapa hari Ramadan kita. Bersegera melakukan ketaatan selepas melakukan keburukan, kerana kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Menurut ulama, kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Kebaikan tu, kata ulama, ialah bertaubat. Ada ulama kata begitu. Tentunya bila taubat sungguh-sungguh. Dan 10 akhir. Tadi pagi adik saya, Ustaz Rahim, buat live. Dan dia sebut, dia kata dia dah ajar doa pada semua. Khusus untuk 10 akhir Ramadan ni. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta Allah ampunkan dosa kita. Adik saya kata, apalah artinya dia kita habis puasa, kita jadi hebat, duit banyak, tapi pergi akhirat, dosa Allah tak ampun, naya kita. Saya sokong tu adik saya, mestilah kan adik kita. Tapi dia tak boleh challenge saya punya big bro ni. Tapi bagus dia sebut tadi. Cuma saya hantar WhatsApp tu, saya hantar komen, dia tak balas. Gambar dia tak nak kot, saya kacau je. Saya kata, Dik, cantik baju raya dah pakai siap-siap dah. Boleh abang pinjam? Tak dibalas. Dia tahu saya menyakat tu. Baik, jadi segera buat jahat, buat baik cepat. Baik tu kata ulama, taubat. Bersungguh-sungguhlah menghias diri dengan akhlak yang mulia. Kalau baju kita pakai baju cantik-cantik kan? Tak ndak baju lawa-lawa, sebab kita nak hias jasad ni, maka hiaslah juga dengan akhlak yang cantik dan mulia. Menjaga pergaulan yang baik adalah kunci kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Pandai-pandailah mencari kawan, kan? Nabi menyebut dalam hadis, bandingkan kamu dengan sahabatmu seperti tangan kanan dan tangan kiri, bersih membersihkan di antara satu dengan yang lain. Teruskan Ramadan Al-Mubarak kita. Tingkatkan lagi amalan kita. Semoga Allah mengampuni semua. Saya merakamkan ribuan terima kasih pada Ambeng dan pada mereka para netizen yang mengikuti siaran ini. Tengok-tengoklah tu ada nombor akaun. Isilah untuk diguna pakai oleh sahabat kita di Ambeng bagi kerja-kerja dakwah yang seterusnya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah. Suratul As,
dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Wa ballighna laylatil qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.